Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom belajar sains bersama saya. Anda sudah bersedia? Okey, kalau sudah bersedia, kita tengok tajuk kita hari ini iaitu 1.2 pembuangan bahan sisa. Okey, anda boleh rujuk buku teks. Pergi ambil buku teks. Buku teks anda muka surat 6. Okey, muka surat 6 Dalam tajuk tu, dalam muka surat 6 ni, kalau anda lihat, tajuk pembuangan bahan sisa, ada 3 perkara yang kita akan belajar, iaitu yang pertama, ke mana bahan sisa itu hendak dibuang. Okey, ke dalam sinki ke, tak boleh ke dalam sinki ke. Lepas tu yang kedua, macam mana kita nak uruskan sisa biologi daripada bahan sisa. Dan yang ketiga, macam mana langkah-langkah keselamatan bila menggunakan bahan berbahaya di dalam makmal. So, kita tengok yang pertama. Bahan sisa yang kita gunakan dalam makmal boleh dikelaskan kepada 2. Yang pertama, bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki dan juga bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Okey, bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki ni merupakan cecair atau larutan yang berkepekatan rendah dan tidak berbahaya. Ada 3 cecair ni. Yang pertama, asid lemah. Asid lemah ni asid yang mempunyai pH 5 dan 6. Okey, manakala alkali lemah, alkali yang bahannya pH dia ialah 8 dan 9. Dan satu lagi bahan yang boleh kita buang dalam sink ni ialah bahan neutral. Bahan neutral pH dia 7. Okey, contohnya macam air suling ataupun air biasa yang kita pakai tu boleh dibuang ke dalam sink. Okey, bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sink pula ada banyak kat situ, iaitu yang pertama sisa pepejal. Apa-apa pepejal yang kita guna dalam eksperimen kita tidak boleh dibuang sama sekali ke dalam sink. Okey, kertas ke, logam ke, apa-apa tu tidak boleh dibuang ke dalam sink. Okey, ada lagi yang dekat bawah dia tu, anda boleh baca sendiri dan boleh juga tengok pada buku teks, dalam buku teks muka surat 7. Okey, dia ada tulis bahan dengan pH kurang daripada 5 dan lebih daripada 9. Kalau kurang daripada 5 tu asid pekat lah. Okey, kalau yang lebih daripada 9 tu ialah bahan alkali kuat. So, lagi sebatian pelarut organik. Ini contoh minyak, semua tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Okey, bahan kimia, bahan toksik, bahan sisa organik, contoh bangkai. Ini pun tak boleh dibuang ke dalam sinki. Okey, bahan buangan radioaktif, bahan meruap dan bahan reaktif. Semua tu tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Okey, kita tengok seterusnya. Yang kedua tadi saya kata menguruskan bahan sisa biologi. Bahan sisa biologi ni untuk diuruskan, dia menggunakan prosedur operasi standard POS ataupun kita panggil ada SOP, Standard Operation Procedure, POS. Untuk bahan sisa biologi ni dikelaskan kepada 4, iaitu kategori A, B, C dan D berdasarkan jenis bahan tu. Kita tengok yang pertama dari segi kategori A. Kategori A ni bahan sisa yang merupakan peralatan tajam. Okey, kalau awak tengok A tu, kan huruf di atas tu A, tajam. Saya ingat kategori A peralatan tajam. Contoh dia picagari, jarum, scalpel. Ini 3 contoh untuk kategori A. Macam mana kita nak uruskan bahan yang kategori A ni? Yang pertama, kita masukkan ke dalam bekas untuk sisa tajam dan tidak di autoclave, tidak dipanaskan lah. Dan bekas disimpan di tempat selamat sebelum dilupuskan. Okey, kita kumpul dulu sementara di tempat selamat. Tu kategori A. Okey, seterusnya kategori B. Yang kategori B ni pula pepejal tidak tajam. Tadi tajam, tengok A, huruf dia A atas tu tajam, ingat kategori bahan yang tajam. Okey, yang B ni pula tidak tajam.
B. Huruf D pun kita ingat dia tidak tajam. Okey, seperti sarung tangan, tisu, medium, kuto. Okey, macam mana kita nak uruskan sisa biologi ni? Pertama, bungkus dan masukkan ke dalam plastik biobahaya. Yang plastik warna kuning tu kita masuk dalam tu dan kena di-autoclavekan dan dimasukkan ke dalam tong biobahaya. Tong yang kuning tu kalau kita tengok kat klinik biasa kita nampak kan. Mesti di-autoclavekan. So, berapa suhu autoclave ni? Suhu autoclave ni ialah 121 darjah Celsius dan di-autoclavekan selama 20 minit. Okay, saya tunjuk apa benda mesin autoclave ni, macam mana bentuk dia. Okay, ni. Contoh alat yang kita panggil autoclave. So, yang bahan yang B tadi tu, kita masukkan dalam ni dulu untuk membunuh segala mikroorganisma yang ada pada bahan sisa tadi. Kita masukkan dalam ni selama 20 minit. Okey, seterusnya jenis bahan sisa kategori C. Kategori C ni adalah bangkai ataupun organ. Bila kita buat eksperimen yang melibatkan bangkai, contohnya bedah tikus ke, katak ke, so bangkai dia tu, macam mana kita nak urus dia. So, bangkai ni dalam kategori C. Secara kita nak uruskan dia, ni tengok dua step ni. Yang pertama, dibalut dengan bahan penyerap. Contohnya kertas tisu, kertas surat khabar kita balut dulu. Lepas tu dibungkus rapi di dalam beg plastik biobahaya dan disejuk beku. Yang tadi, yang B kita masuk dalam autoclave. Kalau yang C ni kita kena sejuk beku. Okey, dibungkus dengan cermat dan disimpan sementara dalam penyejuk beku. Okey, dan seterusnya ialah kategori D. Kategori terakhir. Yang kategori D ni pula, dia adalah jenis cecair. Okey, D jenis cecair, contohnya darah ataupun serum. Macam mana kita nak urus dia? Okey, dinyah kontaminasikan secara autoclave. Sama juga kena masukkan dalam autoclave. Berapa suhu autoclave tadi? 121 darjah Celsius selama 20 minit. Dan dilupuskan secara terus. Tertinggal pula kat sini. Secara terus. So, boleh terus ke dalam sistem kumbahan melalui sinki makmal ataupun tandas. Boleh dibuang ke dalam sinki. Tetapi selepas dia autoclavekan, dinyah kontaminasi. Nyah kontaminasi ni maksudnya kita dah mati kuman, kita panggil. Kita dah bunuh segala mikroorganisma yang ada dalam tu menggunakan mesin autoclave tadi. So ada 4 lah jenis bahan sisa biologi. Kalau kita ulang balik, yang A tadi ialah kategori tajam. Yang B kategori tidak tajam. Yang C ialah bangkai. Dan yang D adalah jenis cecair. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga, kita pergi ke langkah menguruskan kemalangan di dalam makmal. Jika berlaku kemalangan di dalam makmal, macam mana kita nak uruskan kemalangan tu? So, untuk kemalangan ni dia ada 2 jenis. Satu untuk bahan kimia biasa, tertumpah bahan kimia biasa. Dan yang kedua, kemalangan yang melibatkan bahan yang mengandungi merkuri. So, kita tengok yang pertama dulu ni untuk bahan kimia biasa. Nak tak nak, yang pertama mesti maklumkan kepada guru atau pembantu makmal. Kalau kita masuk makmal nanti, ada tertumpah bahan kimia ke atas meja, jangan senyap je duduk kat belakang. Mesti maklum kepada saya dulu ataupun maklumkan kepada pembantu makmal. Okay. Lepas tu step kedua, jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Tak boleh. Kena elakkan daripada pergi ke tempat yang tumpah tu. Dan yang ketiga, dia kata sekat tumpahan daripada merebak menggunakan pasir. Biasa tepi makmal tu ada baldi yang mengandungi pasir. So kita ambil baldi tu, curah di kawasan tumpahan tu, keliling situ menggunakan pasir. Lepas tu yang keempat, dikaut tumpahan bahan kimia. Yang ni saya tak akan suruh awak lah kaut. Nanti kita akan, pembantu makmal akan buat benda ni, kaut tumpahan bahan kimia dan barulah dibuang dengan selamat. Lepas tu kita tengok yang kemalangan melibatkan merkuri pula. Tengok step pertama dia, nak tak nak mesti bagi tahu saya dulu. Bagi tahu guru dulu ataupun pembantu makmal.
Yang kedua, sama je dengan tadi. Jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Tak boleh pergi kat yang tumpah tu. Merkuri ni biasa kat mana kita dapat kalau dekat Mak? Dalam termometer, dalam berbuli yang bahagian bulat termometer tu, yang warna macam kelabu tu, itu adalah merkuri. So, untuk merkuri ni, dah bagi tahu cikgu, jadikan kawasan tu kawasan larangan. Yang ketiga, tabur serbuk sulfur. Merkuri kena tabur serbuk sulfur untuk menutupi tumpahan. Dekat merkuri tu kena tabur serbuk sulfur. Serbuk sulfur belerang warna kuning tu. Yang tu kita tabur. Pembantu makmal lah yang akan tabur ni. Jangan awak sendiri. Ni pembantu makmal buat. Okey, lepas tu saya akan hubungi jabatan bomba. Ni step untuk kemalangan yang melibatkan merkuri. Nanti dalam makmal kalau bereksperimen menggunakan termometer, kena hati-hatilah jangan sampai tertumpah ataupun terpatah ke termometer tu, keluar merkuri, payah kita buat. Nanti bomba pula datang ke sekolah kita. Okey. Itu sahaja sebenarnya untuk tajuk hari ini, iaitu 1.2 pembuangan bahan sisa. Jadi, saya akan sediakan soalan dalam Google Form. Anda jawab soalan tu, kita nak tengok setakat mana pemahaman anda. So, itu sahaja untuk hari ini. Berjumpa semula di pembelajaran yang akan datang. Jaga diri. Buat latihan yang saya berikan dalam Google Form. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.